Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang rahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini saya dapat menghadirkan diri di surau yang berberkat ini, insyaallah, mudah-mudahan. Di mana bulan sudah tu saya tak dapat datang, ada keuzuran, ya. Walaupun hari ini hujan lebat lah tadi, ya Allah. Ingat ini kalau sampai ke petang ni tak mai dah. Alhamdulillah, ya. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah, kita sudah berbual-bual atau membincangkan mengenai sifat 20, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus, dan sifat-sifat Nabi. Dan kalau tak salah saya, yang terakhir perbincangan kita ialah mengenai ayat-ayat Al-Quran ini. Dia ada dilihat dari jelas atau tidak, maknanya itu terbagi kepada dua. Kalau tuan-tuan ingat lagi, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat tu kira-kira maknanya jelas, tak ada yang lain, itulah dia dari segi bahasa Arabnya, dari segi bahasa Al-Qurannya. Adapun mutasyabihat itu dia agak memerlukan kepada memerlukan kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai makna-maknanya. Yang muhkamat itu jelas macam ayat Qul Wallahu Ahad. Katakanlah olehmu bahawa Allah Taala itu satu esa. Kan jelas. Allahus Samad, Allah tempat memohon kembali. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tak serupa dengan siapa pun, dengan sesuatu. Itu jelas. Yang mutasyabihat ini, sebahagian daripada contoh mutasyabihat itu ayat-ayat yang tidak dipahami maknanya. Macam mana tak faham ni? Ialah macam Yasin, huruf-huruf di pangkal surah. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Ahli tafsir pun tidak bubuh makna, dia hanya bubuh dia itu hanya Allah yang mengetahui maknanya. Itu kalau kita buka surah Yasin itu, Yasin ni tak bubuh makna. Dia kata Allahu a'lam bimuradi, Allah lah yang mengetahui maknanya apa. Ada lagi, banyak lagi lah. Itu barangkali kod-kod rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Kaf Ha Ya Ain Sad itu, tanyalah siapa-siapa pun, tanyalah ulama pun tak tahu. Tapi sebahagian orang mewiridkan kalimah-kalimah itu
dan hasil daripada tajribah, pengalaman mereka, ia mempunyai rahsia-rahsia tertentu. Kabhaya Ain Sad diwiridkan, apa lagi, ya, itu termasuk dalam ayat-ayat mutasyabihat. Fihi ayatun muhkamat, dalam Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang sebahagian lagi tak banyak, yang mutasyabihat agak kabur, hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hatta Rasulullah sendiri pun tidak tahu apa dia punya ni, ya, kecuali kalau Allah Ta'ala bagi tahu ataupun Jibril bagi tahu. Itu lama dah cuti sekali tak datang tu, dah 2 bulan tu, ingat juga lagi. Ada lagi ayat yang termasuk dalam kumpulan mutasyabihat, ialah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pada zahirnya menggambarkan Allah itu serupa dengan makhluk. Sifat-sifatnya tu macam tangan, mata, ada lagi lah, ya, Nabi Nuh itu berlayar dengan pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Allah ada mata, ya? Jawapannya tidak. Itu ayat yang mutasyabihat, memerlukan kepada makna yang lain daripada kalimah asalnya. Ya, sama juga dengan kita kata budak tu kalau dia datang masjid jaga-jaga, ya. Kenapa? Dia tangan panjang. Dia datang solat, tengok, budak tu tangan dia tak panjang mana pun, macam orang lain jugalah. Tapi tangan panjang itu bukan makna lapas yang asal, yang zahir, tapi makna yang satu lagi yang dipanggil apa? Metafora, majaz. Budak tu keras kepala tu. Macam mana sangat, dah tak payah pakai topi keledar lah kalau kepala dia keras. Jatuh macam mana pun tak ada apa-apa. Bukan macam tu. Degil. Dia tu degil. Jadi dalam Quran pun ada benda-benda yang seperti itu. Dan perlu kepada pertunjuk daripada ahlu tafsir untuk menjelaskan maknanya. Misalnya orang yang semasa hidup di dunia ini buta, di akhirat nanti dia akan buta juga, lebih buta lagi. Ini maksudnya apa? Buta di dunia ini tidak mau menerima hidayat. Nanti di akhirat dia lagi buta. Kalau buta di dunia ini boleh tahan lagi, kalau di akhirat buta warnanya lah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan maknanya yang zahir, tetapi maknanya yang satu lagi. Ada juga dalam hadis, misalnya kalimah-kalimah yang mengandungi makna ayat yang jenis mutasyabihat. Tuhan turun waktu 1/3 malam, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Jadi Tuhan tu ada turun naik lah, ya. Kejap-kejap turun, kejap-kejap naik. Jadi
bertentangan, kalau begitu pahamannya bertentangan dengan akidah kita sifat 20. Allah itu tidak sama dengan makhluk, sekejap datang, sekejap balik, sekejap turun, sekejap naik. Jadi ulama-ulama kata kalau gitu waktu 1/3 malam itu tak sama dalam dunia ni. Atau kerja Tuhan itu turun sahajakah? Jadi tidak. Ulama-ulama kata tak macam tu. Turun tu maksudnya menurunkan rahmatnya, ataupun memerintahkan malaikat rahmat turun untuk melihat. Kata dalam hadis tu, sesiapa yang berdoa sila kabulkan. Sesiapa yang memohon ampun, maafkan dia. Ya, sesiapa yang mohon ampun, maafkan dia pada waktu 1/3 malam yang akhir. Ya. Jadi jangan dibubuh makna kata, oh Tuhan ni turun naik, ya, cepat betul lah dia. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Jadi kepahaman itu agak meleset sekali dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah, tu kira-kira macam ulang kaji kita dululah, dan kita pegang bahawa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Apa maknanya tuan-tuan? Laisa kamitslihi, tidak sama sepertinya itu sesuatu pun. Allah tu tak sama dengan makhluk. Tak sama. Tak adalah dia datang pergi turun naik, ada tangannya dua sahaja, kedua-duanya kanan. Ada hadis mengatakan tangan Allah itu kedua-duanya kanan. Itu sudah pasti. Bukan makna zahirnya, tetapi makna yang satu lagi, maksudnya Allah Ta'ala itu bersifat sangat baik, sangat pemurah. Kanan aja, tak ada yang kiri. Kalau kita pun faham kalau tangan kanan tu nak bagi apa-apa kanan, nak nyuap kanan, nak ambil kanan, nak bagi ke orang kanan, orang bagi kat kita terima kanan, bukan pakai dengan tangan kiri. Ya. Apa lagi? Tak apalah. Seterusnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata kita ini mazhab fiqhnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, ya. Gurunya siapa mazhab Syafi'i ni? Ya Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i lah guru kita. Kalau katalah kalau malaikat buat silap hari bulan, dia tanya, awak mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Gurunya siapa? Ya Imam Syafi'i lah. Muhammad Idris. Imam Syafi'i lah. Tak mazhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Dari segi akidah pula, tuan mazhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya siapa? Gurunya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah tu elok juga tahu. Jangan sampai lupa. Guru kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Tak apa, tak wajib tahu. Ingat bagus, dapat pahala kan. Ini kan ilmu ya dapat pahala. Kamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Guru kamu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari, dan lagi seorang Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Bagus tu. Maknanya level agak tinggi sikit lah. Tahu banyak maklumat ini.
Di dalam kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, yaitu kitab syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dia sebut apa? Idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Artinya apabila disebut kaum ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan, pahaman, istimbat, ajaran ataupun mazhab Asy'ariyah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan faham Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa dia Abu Mansur Al-Maturidi itu? Abu Mansur Al-Maturidi ialah seorang ulama usuluddin yang faham dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dua ni lebih kurang, beza sikit-sikit aja. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand. Itu jadi dinamakan, oh ulama namanya Maturidi, tapi rupanya nama kampung. Macam budak-budak sekolah Arab lah. Dia kalau belajar tu ada kamus. Kamusnya disebut Kamus Arab, Kamus Arab Melayu disebut Kamus Marbawi. Tapi penulisnya tu bukan namanya Marbawi. Penulisnya tu Idris. Marbawi tu lebok marbau kan? Lebok marbau. Jadi dipanggil Marbawi. Masyhur di kalangan orang kita ni lah, orang-orang yang belajar. Itu orang Arab pun kenal juga dia. Pasal dia banyak menulis dan dia tinggal di Mesir. Tapi akhir hayatnya tu baru dia balik ke Malaysia. Nom Perak, Lebok Marbau. Oh ya. Banyak tulisan dia, termasuklah, tak tahu surau ini ada ke pernah belajar kitab yang namanya Bahrul Madhi? Ada? Pernah ada ya? Okey. Banyak berapa jilid? Diteruskan kira Bahrul Madhi itu. Dia mengenai fiqh, mengenai tauhid. Siapa yang mengarangnya? Orang Perak. Duduk di Mesir, duduk di Kairah. Mula dia di sana tu dikahwin dengan orang Arab. Lepas tu isterinya yang meninggal, tinggal dia seorang. Baliklah sini, jumpa anak-anak dari sini, duduk di sini, meninggal kat sini. Rasanya dia pernah dapat anugerah. Anugerah apa ya dulu? Doktor ke apa ke? Doktor kehormat. Memanglah hebat. Tulisannya buat kamus. Lepas tu kumpulkan hadis-hadis mengenai fiqh dan apa namanya kitab Bahrul Madhi. Baik. Itu ke mana tadi sampai ke situ tu bukan apa? Maturidi itu bukan nama dia. Maturidi itu nama kampung dia. Tak tahulah, barangkali kita pun tengok kat parlimen YB tu, member parlimen tu tak disebut nama, disebut kawasan dia. Itulah kot. Kalau sebut nama ada yang tegur, jangan, kenapa kamu sebut nama? Sebab kawasan dia. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahawa hukum hakam agama yang digali dari Al-Quran dan hadis oleh seseorang imam, maka hukum itu dinamakan mazhab. Yang dikumpul-kumpulkan oleh satu orang ulama itu ini namanya mazhab, dinamakan mazhab. Hasil ijtihad
Imam Hanafi dinamakan mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamakan mazhab Maliki. Ijtihad tu apa tuan-tuan? Oh, ni ijtihad. Ijtihad itu kira-kira beginilah, memikirkan dengan dalam dan mengeluarkan kesimpulannya, menggembling daya intelektual yang tinggi untuk melahirkan keputusan sama ada hukum atau pendapat. Itu dinamakan ijtihad. Tapi ada juga ijtihad yang bawah-bawah ni pinjam-pinjam nama ijtihad tapi bukanlah ijtihad betul. Kita pergi ke satu tempat, bukan negeri kita, jauh mana ke, turun-turun pening-pening tu nak sembahyang, naik-naik kat hotel tu nak sembahyang, nak hala ke mana ni? Buka tingkap tak nampak apa-apa pun, bukan ada nampak masjid ke apa ke ni. Itu kita fikir, oh barangkali hala sinilah. Itu namanya ijtihad. Tapi bukanlah ijtihad betul. Ijtihad itu je lah, berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Tapi apa nak payahnya sekarang ni, keluarkan handphone aja lah. Kau buka itu, tengok dia dipusing-pusing kiri kanan, dia akan tunjukkan itu ahli kiblat itu. Itu pun termasuk dalam usaha untuk menentukan arah kiblat. Ijtihad juga lah barangkali ya. Ijtihad yang pakai alat. Pentinglah kalau kita ke mana-mana. Kalau kita dalam negara Islam tu, mungkinlah kita boleh turun ke bawah tu, tanya ada orang Melayu ke orang Islam, kata, ni arah kiblat kat mana? Oh, tidak, hotel-hotel kita kalau di Selangor atau di tempat lain pun siap dah ada panah arah kiblat. Kalau bahkan sebahagian tempat itu di kubur pun ada arah kiblat. Tunjukkan gitu arah kiblat. Kenapa pula kat kubur ada arah kiblat? Nak sembahyang ke? Bukan. Nanti nak tanam, nak kebumikan jenazah itu, dia kan menghadap kiblat. Jadi supaya teratur. Itu kalau tuan-tuan ingat lagi di Padang Arafah ke mana ke, di Muzdalifah ke, ada tu besar itu ittijah al-qiblah. Dia arah kiblat. Ya senanglah nak sembahyang. Oh, tengok daripada jauh dah nampak. Mungkin dia pasang lampu ke apa. Ya. Baiklah tuan-tuan, yang itu tadi sangkutnya mengenai ijtihad. Ijtihad oleh orang yang mujtahid untuk mengeluarkan hukum. Maka hukum-hukum yang dikeluarkannya itu dipanggil mazhab, ya. Begitu juga soal-soal i'tiqad hasil galian dari Quran dan hadis. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dinamakan mazhab Asy'ari, yang kalau ramai disebut Asy'ariyah. Ini grup Asy'ariyah. Maksudnya orang yang berpegang kepada mazhab Abu Hasan al-Asy'ari ataupun paham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari hanya menggali, merumus, memfatwakan, menyiarkan, mempertahankan apa yang sudah ada dalam Quran dan hadis juga, apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi ini dia bukan buat agama baru, bukan. Dia menggali dan menghidupkan semula, mengingatkan semula apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan dibukukan dan dibagi tahu dan diajarkan kepada umat Islam. Lalu kita pun kata Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tapi ada juga orang
Tak patut dia buat soalan itu. Dia kata, zaman Nabi dulu mazhab apa? Ha? Nabi itu mazhab apa? Ha? Oh, dia ingat rasa macam hebat sangat lah tu soalan tu. Wah, Nabi nak mazhab apa? Nabi lah. Mazhab Nabi lah. Sahabat-sahabat ikut Nabi lah, yang apa-apa yang Nabi ajarkan. Mazhab apa pula? Ya. Semayang ikut mazhab apa? Ikut Nabi. Cara Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, kau semayang seperti mana kau nampak aku semayang. Itu mazhab Nabi lah. Tapi selepas itu ilmu sudah berkembang, masalah-masalah dah banyak, dikumpulkan, barulah dinamakan mazhab, ya. Baik. Ada hadis Nabi mengenai firqah dalam Islam. Firqah ni maknanya kumpulan-kumpulan dalam Islam ni. Kan kita biasa dengar orang Islam ini, umat Muhammad ini akan berpecah kepada 73 kumpulan. 72 masuk surga, satu kumpulan saja lagi. 72 masuk neraka, satu kumpulan masuk surga. Jadi ada ulama menguraikannya. Ya, benda itu diambil daripada hadis Nabi. Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'uddu 'alaiha bin nawajiz. Bahwasanya sesiapa yang hidup lama di kalangan kamu, dalam kalangan kamu, nescaya akan melihat perselisihan faham yang banyak, macam-macam. Ketika itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu yang selepas Nabi Muhammad, itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khulafaur rasyidin yang diberi hidayah, pegang teguhlah dan gigitlah hingga dengan geraham. Maksudnya gigitlah dengan, ini pun benda macam mutasyabihat juga. Gigitlah dengan geraham, maksudnya pegang betul-betul, jangan kasih lepas. Bukan setakat pegang je, gigit. Setakat pegang je boleh jadi terlepas, ni gigit terus. Agama ini hendaklah dipegang sungguh-sungguh, kalau tidak dia akan terlepas. Bukankah ada, pernah tak dengar hadis Nabi mengatakan nanti akhir zaman orang beragama macam apa tuan? Macam memegang bara api. Macam mana pegang bara api? Pernah ke pegang bara api? Tak pernah lah kali. Tapi boleh bayangkanlah, ambil bara api tu, pegang gitu, tak boleh lepas balik. Jadi orang yang di akhir zaman nanti orang beragama macam tu lah, tak. Ya. Hanya dengan hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita terus kuat, pegang, genggam betul-betul. Kira bara api ke tak bara api ke? Tak berapa nak pegang. Pegang sikit-sikit aja lah, betul lepaskan. Atau betul lah pegang balik. Kadang-kadang pegang, kadang-kadang lepas. Allah wal-iyazubillah. Ya. Tujuan hadis ini terang bahawa akan ada perselisihan paham dalam lingkungan umat Islam.
dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, pegang teguh dengan ajaran-ajaran Nabi dan ajaran-ajaran Khulafaur Rasyidin, maksudnya sahabat-sahabat Nabi itulah. Oh, kalau pegang itu insya-Allah lah tak sesat lah. Ada yang pahamnya sekerat aja, pegang dengan ajaran Nabi. Dah. Oh, Nabi tak ajarkan, tak boleh. Oh dah, bukan setakat itu. Pegang dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi, ya. Melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Cukup kot sampai setakat itu dulu. Sekarang Isyak dah cepat masuk, ya. Pukul berapa? 8. nak tidak mau ketinggalan mengenai Maulidur Rasul. Tonton sini ada buat sambutan Maulidur Rasul. Ada buat marhaban, ada selawat-selawat daripada 1 hari bulan sampai 12 hari bulan. Ada sambut Maulidur Rasul di rumah. Ada? Wow, kalau ada baguslah, ya. Di kampung kami masa tak berapa ada dulu, padi setahun sekali, miskin. Tapi kalau bulan Maulid ini boleh dikatakan tiap-tiap malam ada sambut Maulid Rasul di rumah. Malam ni rumah ini, malam esok mas siapa? Mas sana. Hebat juga makannya. Makan tu dah kena buat jugalah, dapat pahala. Oh, pula tak dapat pahalanya kan Nabi kata wa at'imut ta'am, bagi makanlah. Dan berselawat, bergoyang jugalah rumah, ramai-ramai itu berselawat dengan merhabannya dan sebagainya. Tapi sekarang ni makin lama makin dah tak berapa ada lagi. Bahkan ada surau-surau yang tak menyambut lagi dah, yang ada ceramah aja. Ceramah tu bagus jugalah, tapi yang disuruh tu apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu sebanyak-banyaknya. Jadi nak selawat sebanyak-banyaknya tu tentulah nak kena macam buat majlis lah. Tapi sini mudah-mudahan ada kot kumpulan marhaban tu, mesti ada kot. Orang perempuan ada kumpulan marhaban itu, orang lelaki, ya. takut benda tu dah tenggelam, tak kena hidupkan balik, ya. Dan begini, kalau sebahagian orang mengatakan bid'ah lah atau buat Maulid Rasul tu bid'ah, dia Azhar buat apa? Syekh Azhar yang songkok merah tu buat, mereka membaca berjanji yang macam kita baca itu, yang abtadiul imla bismillatil aliyah, dan mereka berselawat. Dan negeri-negeri lain tu memanglah, kalau di Mesir memang buat. Di Saudi yang kata bid'ah tu ada ulama-ulama yang buat. Syekh Alawi Al-Maliki itu buat, grup dia buat kat rumah, tak larat nak ditangkap lah, dia buat, ya. Baru-baru ni orang Indonesia jemput bekas mufti Mesir, mantan mufti Mesir, Ali Jumu'ah, dan Dr. Usamah, Syekh Usamah, dan Syekh apakah lagi, buat di Masjid Istiqlal. Dan termasuklah seorang nasyid selawat
yang masyhur sekali, Mustafa Atib, disambut dekat Masjid Istiqlal. Apa dibuat? Membaca hadis Bukhari dan menurunkan sanad kepada orang ramai. Caranya dia baca hadis yang pertama dan dia baca hadis yang terakhir. Lepas tu Syekh kata, saya ijazahkan kepada kamu hadis Bukhari. Lepas tu ada ucapan daripada mufti. Lepas tu ada nasyid di Masjid Istiqlal, Mustafa Atib. Ada tak minat tak dengar Mustafa Atib? Ingat tak? Orang muda, budak-budak ingat aku. Mustafa Atib suaranya bagus, dan dia itu sampai dijemput ke Azhar, jemput ke pejabat di Azhar, dihadiri oleh ulama-ulama. Apakah dia punya apa tu masyhur ya, dia punya sebutan dia tu Qamarun. Nasyid Qamarun. Ingat tak Qamarun? Adalah Qamarun, Qamarun, Qamarun Sayyidina Nabi Qamarun. Wa jamil, dia hafal. Wa jamil, wa jamil, wa jamil Sayyidina Nabi wa jamil. Jadi kalau di tempat ulama-ulama itu masih lagi sambut, dan tempat kita pula kata bid'ah, aduh, duka cita sekali ya. Termasuklah Syekh Habib Ali Al-Jupri, bila dengar Mustafa Atib sebut itu, dia meleleh air mata dia. Tak tahulah apa dia punya rasa dia bila disebutkan Qamarun. Qamarun tu maknanya bulan purnama tu siapa? Nabi Muhammad. Wa jamil, wa jamil. Baiklah, dulu pernah saya cerita mengenai pasangan orang Yahudi masuk Islam pasal majlis Maulid Rasul di rumah sebelahnya, rumah jiran. Hari itu rumah jiran tu buat sambutan Maulid Rasul, ramai orang datang-datang. Yang Yahudi ni, dia dekat rumah dia, nengoklah dekat tingkap suami isteri. Apa dibuat orang tu bang ya? Dia menyambut Nabi, Maulid Rasul, maulid Nabi dia, kelahiran Nabi dia. Semang, tidur. Dalam tidur dia bermimpi yang dia tu turun dari rumah pergi ke majlis itu, yang perempuan ni tadi pergi ke tu. Dan dia tengok, wih, boleh tak aku pergi itu? Minta izin kepada tuan rumah. Itu siapa yang dalam majlis tu? Ni cantik. Itulah Nabi kami. Boleh tak saya jumpa dia? Boleh. Berbual, bertanya. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Ni cerita dalam tidur. Mimpi. Masuk Islam. Dan sejak itu dia terus ingat kepada Rasulullah, dan dia berazam, esok nak buat sambutan Maulid Rasul di rumah aku. Bangun pagi dah siap-siap. Bangun pagi, tengok suaminya dah siap-siapkan dah kursi-kursi, meja. Abang ni kenapa buat ni? Untuk apa? Aku nak menyambut Maulid. Macam mana pula? Iyalah, aku dah masuk Islam di tangan orang yang mengislamkan kamu malam tadi di dalam mimpimu. Jadi sama-sama mimpi suami isteri ini. Ya, alhamdulillah. Ya.
Abu Jahal pun seronok dengan kelahiran Nabi, sampai membebaskan hamba kan. Kita tak. Ada satu negara tu bid'ah, menyambut kelahiran Nabi tu bid'ah, tapi menyambut kelahiran cucu tak bid'ah. Menyambut kelahiran penyanyi-penyanyi, artis-artis tidak pula. Karutlah ini. Wallahu alam bisawab. Dah nak azan, silakan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sikit lagi ya, boleh kan? Minta maaf. Dah bulan sudah tak datang, bulan ni lajak sikit. Hari itu di surau saya lajak sikit. Dong kita, Ustaz, malam ni ada kenduri lah. Ya, kenapa tak beritahu cepat-cepat? Kalau tidak azan habislah. Baik, gini. Orang Jawa, sini masih ada orang Jawa kah? Ada? Orang Jawa dengan agama ini sangat erat, intim hubungannya. Bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal tu dia tak sebut Rabiul Awal. Dia sebut bulan Maulud. Betul tak?
Ke adik Jawa masih tak ngaku Jawa lagi dah. Orang Jawa ya, tidaklah, saya bukan Jawa. Tu pelik macam pelik Jawa. Muharram tu dia sebut surah. Muharram, Safar. Rabiul Awal tu dia kata mulut. Rabiul Akhir tu disebut badal mulut. Badal mulut tu ba'dal mulut, maksudnya selepas bulan Maulid. Jadi mulutnya tu dua, Rabiul Awal dengan Rabiul Akhir. Lepas tu terus tu hujung itu dekat dengan bulan Ramadan tu ke bulan Syaban. Bulan Syaban tu dia sebut apa? Ada tak yang ingat? Janganlah malu pula. Malu pula nak ngaku Jawa. Bulan Ruah kan dia. Bulan Syaban tu bulan Ruah. Bulan Ruah tu buat kenduri arwah. Mereka buat kenduri arwah, orang Jawa. Si Ambang. Lama. Lepas asar ada orang kenduri, lepas maghrib ada orang kenduri, lepas isya ada orang kenduri. Bini kata nasi ambang simpan dalam petai sudah tak habis makan. Hubungan eratnya mereka tu dengan agama. Itu nak bagi tahu. Jadi kita harap Jawa moden atau Melayu moden ke Banjar moden ke tidak tinggallah benda-benda yang tu. Insya-Allah Maulidur Rasul ini kena sambut. Tak cukup di surau, tak cukup di masjid, buat di rumah. Selawat yang banyak. Kalau tak buat macam tu, itu sebenarnya mekanisme, kaedah untuk membanyakkan selawat. Kalau tak buat, dia tak ada lah. Kalau buat selawat tu, insya-Allah ramai orang berselawat, ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi dilagu-lagukan tu bukan apa, untuk menggalakkan seronok ramai-ramai. Dia punya inti patinya apa? Selawat kepada Nabi. Kenapa? Allah Ta'ala suruh selawatlah sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, alhamdulillah. Minta maaf terlajak sikit. Mudah-mudahan kita umat yang diberkati. Tuan-tuan, ini tanda plastin ini tak ada buat kunut nazilah ke? Ada ya? Bila tu? Subuh je. Isyak buat kunut nazilah juga. Kan ada perkeliling kan. Kunut nazilah ini setiap waktu. Maghrib, isyak, subuh. Tu pulang kepada imam. Takut imam tak hafal dia punya tu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Wa na'udzubika min syururihim. Allah baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Dia hafalkan, kesian. Ingat ke habislah plastinnya. Yang harap kita, apa yang kita boleh buat, derma dan doa. Tabung jalan lagi tak untuk doa. Dan diserahkan kepada JAS kan. Saya kalau diserahkan kepada JAS tu saya macam percaya sikit. Mereka pegawai-pegawai kerajaan yang menjalankan, mengumpulkan duit-duit itu dan nanti dihantarkan. Kalau individu-individu ni saya tak berapa berani, tak berapa nak, kecuali kalau orang yang memang yang masyhur ni ya.
untuk kita tolong. Allahu Akbar. Kesian mereka ya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح قلوبنا وافتح على عارفنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.